Autoriti Monetari Brunei Darussalam AMBD perlu mendorong inovasi dan persaingan di sektor kewangan demi menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Ini kerana sektor kewangan yang teratur dan stabil mampu menarik minat pelabur-pelabur asing ke negara Brunei Darussalam. Ketika menekankan perkara tersebut pada seminar sempena ulang tahun AMBD ke-10 2011-2021 pagi tadi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjelaskan dalam menghadapi perubahan besar dalam lanskap sektor kewangan, AMBD mengamalkan penyeliaan berdasarkan risiko dan bekerjasama secara proaktif dengan pihak industri kewangan dalam usaha memastikan kestabilan kewangan. Dalam ucapannya yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud selaku ahli lembaga pengarah AMBD turut menyentuh mengenai 4 objektif utama AMBD, iaitu mencapai dan memastikan kestabilan harga domestik dan memastikan kestabilan sistem keuangan dengan mengeluarkan peraturan kewangan dan piawaian yang berhemah, membantu penubuhan sistem pembayaran yang cekap serta pemantauannya dan memupuk dan memajukan sektor kewangan yang mampan dan progresif. Objektif-objektif tersebut menggariskan tugas dan tanggungjawab AMBD selaku autoriti monetary dan juga sebagai pihak berkuasa sektor kewangan. Tugas dan tanggungjawab ini diletakkan di bawah satu bumbung demi mencapai sinergi dan keberkesanan operasi yang maksimal. Di bawah pimpinan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku pengurusi lembaga pengarah AMBD. AMBD telah giat berusaha ke arah menjadikan sebuah organisasi yang mempunyai nilai-nilai trust seperti kecemerlangan, integriti, inovasi dan kerja berpasukan. Mengimbas kembali perjalanan AMBD sepanjang 10 tahun ini, AMBD telah menggunakan masa awalnya untuk mengukuhkan dan memantapkan asas dan operasinya seperti lazimnya dilaksanakan oleh organisasi-organisasi yang baru ditubuhkan. Terdahulu, Dayang Hajah Rokiah binti Haji Badar, pengarah urusan AMBD menekankan peranan AMBD sebagai Bank Pusat Negara Brunei Darussalam yang kian meluas dan semakin kompleks sejak penubuhannya pada 1 Januari 2011 disebabkan lanskap kewangan yang pesat berkembang. AMBD juga akan terus komited menjalankan mandatnya untuk memastikan kestabilan monetari dan kewangan dan mengembangkan sektor keuangan negara. Pembangunan sektor kewangan di negara Brunei Darussalam yang mana negara kita telah maju ke hadapan untuk mengikut jejak langkah negara. Dalam ucap tama oleh Dr. Giwa Guineo Gando, mantan Timbalan Gubernur Bangko Sentral Eng Filipinas, Republik Filipina, antara lain memperkenalkan konsep Grey Rhinos Lautu, isu-isu besar yang sering kali diabaikan oleh penggubal dasar. Juga diadakan seminar bertajuk AMBD, Objektif Pertumbuhan dan Masa Depan Kami oleh Dayang Hajah Sufinah binti Haji Sahad, pemangku penolong pengarah urusan perkembangan korporat AMBD. Acara diadakan untuk meraihkan ulang tahun ke-10 AMBD serta pencapaian-pencapaian yang diraih sejak sedekat penubuhannya. Majlis berlangsung di Rizkon International Hotel Gadong. Negara Brunei Darussalam menghargai sokongan Rusia kepada pemusatan ASEAN sepanjang 25 tahun kerjasama dialog ASEAN-Rusia, termasuk aktiviti di bawah kumpulan kerja pakar mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM+ dan sektor berkaitan keselamatan ASEAN yang lain mengenai anti penggenasan dan jenayah merentas negara serta penglibatan dalam arkitek keselamatan serantau yang berkembang. Penghargaan tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof selaku salah seorang speaker jemputan pada Persidangan Keselamatan Antarabangsa Moskow MCIS kali ke-9 di Moskow, Persekutuan Rusia. Persidangan yang diadakan sehingga esok diadakan secara dalam talian di Kementerian Pertahanan.
Dalam ucapannya, Menteri Pertahanan kedua juga mengongsikan perspektif negara Brunei Darussalam mengenai hal ehwal keselamatan serantau dan antarabangsa dan hasil positif yang dicapai melalui kerangka kerja kerjasama di bawah ADMM dan ADMM Plus dalam menangani isu-isu keselamatan yang luas. Persidangan bermula dengan video ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia dan Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. MCIS merupakan acara tahunan yang diadakan sejak 2012 oleh Kementerian Pertahanan Persekutuan Rusia untuk memupuk kefahaman mengenai isu-isu keselamatan yang membentuk dan mempengaruhi persekitaran strategik. Kementerian Pendidikan dan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN melaksanakan beberapa inisiatif bagi menangani isu kesan pandemik terhadap pendidikan dan latihan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, mengongsikan inisiatif tersebut semasa mesyuarat G20 bagi Menteri-Menteri Pendidikan yang diadakan secara maya semalam. Semasa mesyuarat, Yang Berhormat turut menzahirkan ucapan tahniah atas kejayaan kepimpinan Itali dalam mesyuarat-mesyuarat berkenaan dan menyokong deklarasi Menteri-Menteri Pendidikan G20 dalam bidang pendidikan. G20 merupakan forum antarabangsa yang menghimpunkan ekonomi utama dunia dan bersidang setiap tahun. Sebagai pengerusi ASEAN tahun ini, negara Brunei Darussalam menjadi tetamu khas Republik Itali selaku Presiden G20 2021. Sementara itu, mesyuarat bersama G20 bagi Menteri-Menteri Pendidikan dan Menteri-Menteri Buruh dan Pekerjaan juga diadakan secara maya semalam. Mesyuarat bersama diadakan selepas mesyuarat G20 bagi Menteri-Menteri Pendidikan. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Mesyuarat diwakili oleh menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri dan wakil-wakil dari sektor pendidikan dan pekerjaan serta para perwakilan dari Singapura, Spanyol dan Belanda sebagai tetamu khas untuk mesyuarat-mesyuarat G20 dan wakil-wakil pertubuhan serantau dan antarabangsa. Sebagai sebahagian daripada agenda mesyuarat bersama ini, Menteri Pendidikan berkongsi beberapa inisiatif yang dilaksanakan mengenai isu peralihan dari sekolah ke tempat kerja. Pakar pendidikan berkualiti merupakan pencipta pengetahuan berkaitan, penginovasi tugas-tugas bermakna, pemacu matlamat serta peneraju perubahan dalam memimpin dasar-dasar yang berkesan. Ini merupakan antara ciri-ciri profesional yang perlu dimiliki oleh seorang pakar pendidikan. Ikuti beritanya selepas ini. Sistem pendidikan negara perlu mempersiapkan para pelajar untuk pekerjaan masa hadapan dengan merenung semula bagaimana masa depan itu sebenarnya. Menurut Forum Ekonomi Dunia 2021, 65% generasi muda melakukan pekerjaan yang belum lagi wujud. Berucap pada perasmian Seminar Pakar Pendidikan Pertama 2021, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan berkata, para pendidik di abad 21 perlu mengambil peluang untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran ke arah memacu pelaksanaan program-program pendidikan sampingan utama dalam memastikan kejayaan setiap pelajar. Quality education specialists are creators of relevant knowledge, innovators of meaningful tasks, clear, goal-driven, data-driven collaborators, as well as drivers of change in leading impactful policies, programs, and practices towards educational development and success. These are the expected professional behaviors of an educational
specialists. In order to ensure that these competencies of education specialists fit with the local context, this seminar will seek your inputs and feedback to craft the competencies for the 6 areas of specialization for the Ministry of Education, Brunei Darussalam. Terdahulu, Dayang Mas Diah binti Awang Haji Tuah, pemangku pengarah pengurusan pendidikan sebagai pengerusi seminar, dalam ucapan alu-aluan antara lain berkata, objektif utama seminar untuk menyediakan peluang bagi para pendidik menjana kepekaran profesional mereka dan pengalaman melalui satu cara yang selesa dan memberi manfaat dalam prospek-prospek pembelajaran. Profesor Zong Yi Deng dari University College London dalam ucaptama bertajuk Curriculum Reform and Innovation Towards Education Excellence Singapore Lesson mengongsikan pencapaian terbaik para pelajar dalam pengajian antarabangsa seperti PISA, TIMSS dan PIRLS telah meletakkan Singapura antara sistem pendidikan tertinggi di dunia. Dengan tema kepekaran kontemporari dalam amalan-amalan pendidikan ke arah kecemerlangan pendidikan, menekankan kepentingan para pendidik mengambil inisiatif-inisiatif untuk menerima pakai amalan-amalan pendidikan berkesan dan piawaian profesional serta teknologi-teknologi baharu. Sementara itu, Seminar Pakar Pendidikan 2021 diteruskan pagi tadi dengan sesi perkongsian mengenai perancangan dan perkembangan kurikulum dan persediaan bagi para pelajar generasi baharu. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, dan Datin Sri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Awang Ali Hamdani bin Haji Muhammad Diah, Pemangku Pengarah Jabatan Perkembangan Kurikulum, dalam kertas perancangan dan perkembangan kurikulum, antaranya mengongsikan bahawa kurikulum perlu fokus terhadap pengetahuan yang harus diperolehi pelajar. Pedagogi pula menekankan keberkesanan penyampaian pengetahuan dan penilaian akan menilai pembelajaran pelajar. Sementara itu, Awang Syahrizal bin Haji Imran, Ketua Pusat Teknologi Pendidikan, dalam kertasnya persediaan bagi para pelajar generasi baru antara lain menyentuh mengenai perubahan dalam masyarakat yang dibawa oleh revolusi industri yang membawa kepada zaman digital. Lebih 100 pakar pendidikan dan guru-guru kanan dari sekolah-sekolah kerajaan menyertai seminar 2 hari ini. Sementara itu, 6 bidang kepekaran dikenal pasti dalam sistem pendidikan iaitu bimbingan, kurikulum dan pengejaran, pengukuran dan penilaian pendidikan, penyelidikan pendidikan, pendidikan khas dan teknologi pendidikan. Perkara tersebut antara sesi perkongsian semasa seminar pakar pendidikan petang tadi. Semasa seminar ini, ketua-ketua jabatan yang terlibat mengongsikan maklumat berkaitan dengan bidang kepekaran masing-masing serta jangkaan dan hasil yang diharapkan sebagai seorang pakar pendidikan. Manakala sesi perkongsian mengenai Generic Competency and Training Progression for Education Specialists dan Training Needs Analysis Survey for Education Specialist pula disampaikan oleh Ketua Unit Pakar, Akademi Kepimpinan dan Guru Brunei Darussalam BDLTA. Antara yang hadir, Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Usaha Tetap Pendidikan TERAS, dan Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan TERAS, Kementerian Pendidikan. Seminar akan diteruskan esok bagi 2 sesi bengkel iaitu mengenai Crafting of Brunei Darussalam Education Specialist Competency Framework BDES-CF dan Virtual Gallery Work and Consolidation. Hubungan Parlimen Eropah EP dan Parlimen ASEAN Interparliamentary Assembly IPA menyumbang kepada perkembangan hubungan kesatuan Eropah EU dan ASEAN dan langkah strategik dalam mendukung dan menyertai pelaksanaannya. Perkara tersebut antara dibincangkan semasa sesi dialog Parlimen Serantau Eropah dan IPA yang diadakan secara maya kemarin. Dialog yang dihoskan oleh Parlimen Eropah dihadiri oleh delegasi daripada Parlimen-Parlimen negara ASEAN dan delegasi daripada Parlimen-Parlimen negara Eropah.
mewakili Majlis Mesyuarat Negara ke sesi dialog tersebut Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi dan Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Hadir yang dimuliakan Pehen Orang Kaya Pekermejaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat. Pada sesi dialog itu juga dua perkara utama telah diketengahkan, iaitu langkah-langkah pengurangan dari kesan negatif pandemik COVID-19 dan isu perkembangan hubungan perdagangan antara EU dan ASEAN. Negara Brunei Darussalam menghargai hubungan perdagangan antara Kesatuan Eropah dan ASEAN serta menyokong sepenuhnya Perjanjian Komprehensif and Progressive Trans-Pacific Partnership CPTPP yang memberikan peluang besar dalam perdagangan dan pelaburan di rantau Pasifik dan Eropah. Negara Brunei Darussalam juga mengambil faedah daripada sumbangan Kesatuan Eropah dalam menyalurkan kapasiti tenaga manusia. Ini termasuk pembangunan perkhidmatan secara digital ke arah meningkatkan pasaran syarikat-syarikat kecil dan sederhana SMEs untuk lebih konsisten dalam mempelbagaikan ekonomi. Delegasi negara juga mengeluarkan kenyataan mengenai kepentingan amalan terbaik berdasarkan ASEAN Rules of Origin agar lebih telus dan teratur dalam perkembangan perdagangan di rantau Asia Pasifik. Jumlah kes keseluruhan COVID-19 masih kekal 256 kes selepas tiada kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Menurut Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan tiada kes sembuh dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 245 orang. Manakala 8 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 115 kes. 788 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri, 20,326 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. 635 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 138,402 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Orang ramai terutama kaum wanita diingatkan agar tidak mudah terpedaya dengan pengaruh janji manis dari laman sosial sehingga mengheret mereka menjadi mangsa keldai dadah oleh sindiket penyeludupan dadah. Peringatan tersebut antara yang ditekankan semasa program masyarakat bermaklumat bagi belia dan beliawanis masjid-masjid daerah Brunei dan Muara anjuran Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri yang diteruskan lagi hari ini. Dalam taklimat mengenai jenayah siber oleh Dayang Siti Nur Izwana binti Ayub, Pegawai Cyber Security Brunei, antara lain menyentuh mengenai perkongsian maklumat peribadi terperinci secara dalam talian yang boleh digunakan oleh penjenayah siber mengeksploitasi dengan mudah untuk melakukan jenayah terancang. Dalam taklimat ini juga, para peserta didedahkan dengan pelbagai isu berkaitan dengan penggunaan media sosial serta bahaya penyalahgunaan teknologi media sosial. Sementara itu, wakil dari pihak Biro Kawalan Narkotik Awang Ranil bin Rosli dalam taklimatnya mengenai bahaya dadah dan sindiket dadah antarabangsa mengongsikan antara 4 jenis dadah yang sering kali disalahgunakan di negara Brunei Darussalam iaitu syabu, ganja, ekstasi dan bahan-bahan inhalan serta teknik-teknik yang digunakan dalam sindiket dadah antarabangsa. 2 orang warga negara asing ditahan bagi membantu siasatan di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Seorang perempuan warga negara asing ditahan untuk siasatan di bawah Bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17 kerana dipercayai tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. Manakala seorang lelaki warga negara asing disiasat
di bawah bab 55-1-D Akta Imigresen Penggal 17 kerana dipercayai memberikan perlindungan kepada pesalah imigresen. Penahanan dibuat semasa operasi yang dijalankan semalam oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran di kawasan tempat tinggal pekerja asing di Jalan Kuala Balai, Kuala Belait. Berita sukan. Piala Bola Sekeranjang 2021 diteruskan lagi semalam menyaksikan Fitness Zone dan Patriots mencatat kemenangan sulung masing-masing dalam aksi kumpulan B dan C bahagian lelaki. Perlawanan pertama menyaksikan saingan kumpulan B. Fitness Zone berjersi hitam memulakan saingan mendahului suku pertama 40-15 sebelum terus selesa melebarkan pendahuluan pada suku kedua 69-28 sekaligus meninggalkan climb zone pada suku ketiga 100-46. Pada suku terakhir, Fitness Zone menguktamadkan kemenangan 115-71. Sementara dalam perlawanan kumpulan C pula menyaksikan Filipino Ballers Club berjersi kuning terlebih dahulu mendahului perlawanan pada suku pertama 23-20 sebelum mengekalkan pendahuluan pada suku kedua dengan kedudukan tipis 47-46. Pada suku ketiga, Patriots bangkit untuk memintas kedudukan 60-58 sebelum mendominasi perlawanan dengan kemenangan 73-72. Kejohanan bola sepak Universiti Brunei Darussalam 2021 antara institusi-institusi pengajian tinggi. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB mengutip 3 mata penuh selepas mengalahkan Politeknik Brunei 1-0. Perlawanan berlangsung petang kemarin di Padang Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam, Tunku. Awangku Muhammad Afiq Pengiran Haji Suhaili muncul wira Kupu SB apabila gol tunggal perlawanan pada minit ke-45. Meskipun kedua-dua buah pasukan saling berbalas serangan pada separuh masa kedua, namun kedudukan 1-0 tidak berubah sehingga perlawanan tamat.